Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu belanjakannya daripada sesuatu yang kamu miliki, sesungguhnya akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Surah Saba ayat 39. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa saja yang kamu belanjakan, yang kamu sumbangkan daripada kebaikan yang kamu berikan itu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui tentangnya. Surah Al-Baqarah ayat 273. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil, pengurusi dan kuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh iciki surau, dan yang dihormati dikasihi Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seterusnya dihormati rakan taulan sahabat handai daripada jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, dan dialukan juga rakan taulan pada petang ini dari kalangan muslimin dan muslimat yang jauh yang dekat di luar daripada Seremban dan utara selatan tanah air termasuk Sabah Sarawak. Alhamdulillah. Pertama-tama di kesempatan petang Sabtu 3 Julai bersamaan 22 Zulqa'dah yang berkat ini, kita bertemu kembali dalam sesi pengajian kuliah asar yang pastinya kita bercakap tentang soal kita dan keimanan kita, kita dan amal kita, kita dan kehidupan kita, kita dan kerja buat kita, dan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Itulah perbincangan kita sebenarnya dalam tajuknya bab tasawuf. Kita maklum bahawa dalam hidup ini kita perlu kepada soal pembinaan dan pembangunan. Bukan bangunan semata-mata yang kita nak bangunkan, bukan rumah semata kita diri tegakkan, tapi binaan yang utama ialah binaan kita sendiri, supaya kita semakin mantap, semakin kokoh, semakin padu nilai keimanan kita. Kita punya kehidupan ini dalam keadaan kerangkanya baik dan mulia. Bercakap tentang iman, iman hidup. Bercakap tentang akhlak, akhlaknya baik. Bercakap tentang ibadat, ibadatnya padu dan sempurna. Bercakap tentang kebaikan, itulah yang dilakukan malam siang. Bercakap tentang amal salah, itulah yang dipasakkan malam siang. Jadi semua ini bercakap tentang kita dan kehidupan kita. Ini penting sangat-sangat. Sebab itu dalam konteks ilmu tasawuf,
kita mengambil satu sikap untuk membangun, membina dan memperelokkan al-islah. Di samping kita bina, kita bangun, kita bina, kita al-islah, kita memperbaiki. Itulah konteks ilmu tasawuf. Yang hitam diputihkan. Hatilah contohnya. Bukan soal fizikal, hitam putih fizikal tak ada masalah. Hati yang hitam penuh dengan dosa kena bersihkan supaya hatinya bercahaya dengan keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Akhlak yang buruk mesti dibina kembali, akhlak yang baik mesti dicahayakan dengan cahaya iman. Amal yang banyak jahat, keburukannya mesti diganti dengan amal-amal salih supaya amal salih itu membangunkan kehidupan yang sejahtera. Itu semua proses dalam hubungan kita dengan tasawuf. Dan ilmu ini berkata untuk kita ar-ruju' ila Allah, nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah tak akan terima kita manusia melainkan keadaan kita baik dan sempurna, baik dan mulia. Itu hakikatnya. Ketika mana Allah ciptakan kita bersih, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang lahir bersih kata Allah, tak ada catatan dosa. Fitrah, lahir sebagai orang yang fitrahnya bersih, tak ada catatan dosa. Kalau begitulah ciptaan Allah kepada kita, seawal ciptaan begitu keadaannya, kita semasa kecil fitrah, maka hakikatnya tuan-tuan kena balik pada Allah pun dari atas fitrah yang bersih. Walaupun kita hidup berguluman dengan 1001 mungkin kesilapan, kesalahan, dosa, tapi penghujungnya kita nak kembali dalam fitrah yang bersih, fitrah yang suci. Itu dalam keadaan Islamnya kuat, imannya teguh dan amalnya banyak dan hidupnya dalam redha rahmat Allah, bukan kemurkaannya. Ini proses. Namun begitu petang ini tuan-tuan, saya nak bercakap dari sudut itulah. Salah satu di antara proses pembersihan, proses pembinaan, proses pembangunan manusia ini, salah satu yang terma penting ialah menyumbang, memberi dan membantu orang lain. Ini proses pembangunan manusia. Menyumbang, memberi, bersedekah, ini adalah proses penting dalam soal pembangunan diri manusia. Dalam bahasa mudah kita sebut sedekah. Menyumbang, memberi, bersedekah. Sikit pun beri, banyak patah lagi. Dia tak kedekut dengan apa dia miliki. Dalam kan dia nampak orang perlu dibantu, dia bantu. Orang dalam kesempitan, dia tolong. Orang dalam kepayahan, dia beri apa yang dia patut beri. Sebab apa? Sebab dia hidup, suasananya, jiwanya bersih. Orang susah, dia tolong. Orang sempit, dia bantu. Orang kepayahan, dia akan tolong. Apa situasi pun. Soalnya harta ke, makan minum ke, itu soal kedua. Tapi kekuatan ialah dia nak menyumbang sesuatu. Ini proses penting. Apalagi dalam semangat kita sekarang ini, yang saya yakin menjadi satu benda yang viral dalam masyarakat kita pada inilah, berapa ramai kalangan rakan-rakan seagama kita, termasuk yang bukan Muslim pun, yang dalam keadaan sempit, tersepit dan sempit, susah dan payah untuk membina sebuah kehidupan yang sejahtera. Keluarga dalam keadaan kehilangan tempat berteduh yang secukupnya, yang sebaiknya. Anak-anak kelaparan, nak minum susu pun tak ada, nak tukar lampin pun tak cukup, tak boleh beli, nak makan nasi pun tak ada, hanya minum air kotor, air yang tak ditapis, air paip saja. Ada berlaku sekarang ni. Kehilangan pekerjaan, majikan dah tak ada lagi, gaji tak dibayar, kerja sudah tak ada, terbuang daripada pekerjaan. Ini berlaku. Anak 5-6 orang, isteri tak sihat, suami yang bekerja, duit tak ada, kadang-kadang dua-duanya tak bekerja dah, anak makin besar, anak bukan usia dah 20, baru 2 tahun 2 bulan. Contohnya ini benda-benda yang berlaku depan kita, kiri kanan kita. Saya tak tahulah, tapi itulah kenyataannya. Saya pun melihat dengan mata kepala saya, rakan-rakan sekampung saya, rakan-rakan sedekat dengan saya, tuan-tuan melihat. Jadi dalam kerangka itu, pada hari ini, alhamdulillah, saya sebab apa? Sebab ini peluang kita. Peluang untuk menyumbang
memberi dan bersedekah. Kenapa? Kerana menanti kita pahala, redha, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cuba tengok dalam kacamata dalam kesempatan 40 minit kuliah duha, duha pula dah, duha apa yang pukul 6 ni, kuliah asar kita petang tuan-tuan, kita bercakap tentang amalan bersedekah membina jiwa yang harmoni, jiwa yang disayang oleh Allah. Itu tajuk saya. Jadi tuan-tuan, persoalan sekarang ialah bersedekah, menyumbang, memberi, kita nama sajalah. Ini semua merupakan langkah bijak kita untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kita kena berlumba. Batu pada hari ini, semua orang patut berlumba. Peribadi ke, teman taulan ke, waris-waris ke, ada hubungan keluarga ke, NGOs ke, secara jamaah ke, persatuan ke, patut berlumba. Maka kita kalau boleh tutuplah ruang-ruang yang seolahnya menampakkan ini tak kena, itu tak kena, ini tak betul, ini tak betul. Cukuplah. Yang kita kena tengok sekarang, semua pihak selamatkan rakan seagama, rakan seakidah, rakan semanusia, walaupun dia bukan Islam sekalipun. Baik anda seorang bernama pimpinan negara, pemimpin masyarakat, NGOs ke, secara berorganisasi ke, atau secara individu, jiran dengan jiran, jauh dan dekat, keluarga dan keluarga, tak kira lah. Ini yang menjadi keutamaan kepada kita. Bagi saya tak nampak isu yang lebih besar, melainkan masih mengambil saranan Al-Quran hadis sebagai keutamaan dalam kehidupan beragama. Bagi saya, kalau orang tanya tentang isu bendera Putin, tutup cerita lah. Semua kita ni kena ada kekuatan untuk membantu, tanpa mengira siapa pun, atas kapasiti kita peribadi, atas pemimpin, atas nama jamaah ke, ada organisasi, NGO sekira. Penting kita selamatkan umat manusia. Yang kelaparan, diberikan bantuan makan. Yang tak cukup pakaian, beri bantuan pakaian. Yang tak ada kekuatan untuk hidup selesa, berikan kekuatan untuk selesa. Ini kewajipan kita, sebab inilah yang dianjurkan agama. Ini dianjurkan agama. Seperibadi nak kepada pahala, sekadar organisasi nak pahala, kita semua nak meraih pahala. Bukan sekadar pahala, tapi ni tuan-tuan, setiap orang yang buat kerja sedekah derma dan membawa kepada kebahagiaan, jangan bimbang. Hati yang mati akan hidup, hati yang sakit percaya, hati yang dah bagaimana rosak akan percaya, Allah akan redha berkat nanti. Sebab tu dalam hubungan ini sepunya bicara tu dalam kata tasawuf ni, tapi saya nak kaitkan tentang soal menyumbang, memberi, membantu orang, terutama dalam situasi sekarang ini yang kita tak tahu. Cabaran semasa pada hari ini, yang masyarakat tersepit di tengah-tengah situasi berlaku, makan tak cukup, hidup tak selesa, hilang kerja, ini kita tahu berapa lama lagi akan berlanjutan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun lagi, kita tak tahu. Tapi kalau tengok kepada situasinya, makin parah, makin parah, makin parah dan makin parah. Angka-angka bukan mengecil. Angka ini makin parah dalam situasi tadilah. Hilang tempat bergantung, pekerjaan tak ada, makan tak cukup, rumah tak selesa, rumah dah 3 bulan tak berbayar sewanya, kereta pun tak nak bayar, anak-anak makan tak cukup, lampin anak tu. Contohnya, makin parah sebenarnya. Kita tak tahu berapa lama lagi situasi akan berlangsung. Jadi ini semua mengarah kita supaya menjadi orang yang cuba mengambil perhatian agama, sedekah, sumbang dan beri. Subhanallahil azim. Maka kita patut buang dalam kotak kita benda-benda yang sifatnya peringkat kita boleh berpecah kasih, kata mengata, kita kena buang ke tepi. Sebab tu bagi saya jawapan mudah saya pun tak aktif cakap lebih pada orang tak pandai. Saya kata kat saya, kita tak ada masa untuk kata mengata, cerca mencerca dan cela mencela sama kita. Tak ada masa. Bahkan yang masa ada, kita kena buka ruang-ruang peluang. Apalagi dalam Islam, ruang peluang ini, nama sedekah derma,
menanti kita pahala redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak rugi kita. Sebab tu dalam hadis yang disebut kepada kita, sebagai rangka awal, saya akan sebut nanti detail sikit lah dalam masa terbatas ini, saya akan sebut poin-poin saja. Sebab itulah sedekah dalam agama, apa disebutkan dalam agama, hiya ma yu'ta lil faqiri wa nahwa. Apa yang disumbang ada orang yang memerlu dalam kan apa saja, min malin au ta'amin au libasin. Kita sumbang pada orang yang nak daripada kita sesuatu yang menyelesaikannya, mungkin makanan, mungkin harta, mungkin pakaian, bukan RM1. Dia nak kepada kita makanan, harta benda, RM kita, sedikit pakaian, apa saja, ala wajh taqarrub, untuk tujuan kita ni dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beri kerana Allah. Nak makan tak cukup, anak 5 orang, nak makan Maggi pun tak cukup. Maggi boleh beli berapa, harga RM2, RM3, RM4, tak boleh beli. Contohnya, kita sumbang makanan sehingga melegakan di atas nama at-taqrullah. Ini saya ambil satu pendekatan mudah ni. Istilahnya kata para ulama, hiyal atiyatu allati yubtagha biha ath-thawab min Allah Ta'ala, fa hiya ikhrajul mal taqarruban illah. Sedekah dalam istilah ialah kita menyumbang apa saja kerana meraih pahala dan redha Allah Azza wa Jalla. Itulah kita tengok orang-orang memerlukan bantuan, walaupun di atas nama sebotol gula, sebotol minyak masak, sekampit beras sekalipun, RM1 sekalipun. Tujuannya apa? Untuk kita dapat redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Betul, hari ini bagi saya beri takrifan daripada kalangan kawan kita yang buat takrifan, saya ambil takrifan mereka. Hari ini kita ada 2 kenyataan. Yang pertama, hablun minallah. Dalam suasana orang yang perlu sumbangan sedekah hari ini, kerana kesempitan hidup, kepayahan hidup ini, pertama kita ada nilai namanya hablun minallah. Hablun minallah maknanya kita berdoa, kita merintih, kita menangis kepada Allah dalam solat kita, doa kita malam siang, itu namanya hablum minallah. Kena lakukan dalam kesempitan dengan Allah, tidak pernah kita lupai. Air mata tumpah, menangis, minta keberkatan hidup, minta keselamatan, minta keselesaan, rezeki dimurahkan. Jangan lupa, itu hablum minallah. Kena tunaikan, wajib tunaikan dalam kerangka dengan Allah punya hubungan, doa, rintih, munajat. Yang kedua namanya apa? Hablum minan nas. Hubungan kemanusiaan. Sebab itulah bendera putih ni bagi saya hablum minan nas. Bagi saya melihat bendera putih sebagai satu tanda hablum minan nas, hubungan kemanusiaan. Orang tahu keluarga A perlu bantuan, keluarga B ada kena bagi bantuan. Kesempitan dia sekarang ni, anak 5 orang, makan tak cukup, suami tak kerja dah 3 bulan contohnya, sakit pula suaminya. Mak itu hablum minan nas. Jadi makna ketika mana bendera tidak angkat, orang tahu keluarga dia perlu bantuan segera. Jiran terdekat, bahkan mungkin NGO datang, peribadi, orang kaya raya contohnya, usahawan. Soal pengagihan saya tak bincanglah, tapi makna ketika itu bendera putih sebagai hablum minan nas, hubungan kemanusiaan, jiran dengan jiran, jauh dan dekat. Kita ketahui orang ni perlu bantuan. Jadi ini gabungan cantik. Hablum minallah, kita dengan Tuhan, doa, munajat, menangis, meratap ketika sembahyang. Nun jam 4 pagi dah bangun, meratap kepada Allah, tak putus. Lepas solat tak putus hubungan. Hablum minan nas secara moralnya melalui takdilah. Kita tahu jiran kita berbantuan, tunaikan hak dia. Jadi cantik gabungan ini. Masalahnya apa? Tak ada masalah. Dalam agama tuan-tuan, kita dapati bahawa banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Apalagi nilai agama ni tuan-tuan, bila bercakap tentang infak, sumbang, membantu orang ni, subhanallahil azim, Allah mengangkat darajahnya. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Imam Muslim, Nabi sebut, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Allahu akbar.
Kata Nabi, barang siapa yang tunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajatnya nanti insya-Allah. Orang dalam sempit, kita tolong dia. Orang dalam kesepayahan, kita bantu dia. RM ke, makanan ke, dengan pakaian sekalipun, Allah akan tolong kita, kata Nabi SAW. Ini peluang kita semua. Peluang satu pihak ke, dua pihak, semua pihak. Anda seorang pemimpin ke, Anda seorang usahawan ke, Anda seorang kaya yang kaya raya ke, Anda seorang jutawan ke, Anda seorang yang bukan jutawan pun, tapi kan Anda berjiran. Tapi Anda tahu jiran Anda itu dalam kesempitan. Pribadi, semua ini hak kita belaka. Jadi kata Nabi, Allah akan tolong kita. Dan Nabi sebut lagi, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً. Siapa yang membebaskan seorang daripada kepayahan, Allah sedia bebaskan kepayahan di padang mahsyar nanti. Allah akan tolong kita yang pernah bantu orang di alam bumi, tolong orang, Allah akan tolong kita di padang mahsyar. Jadi ini elemen penting tuan-tuan. Elemen kemanusiaan. Satu, yang lebih utama, elemen keimanan. Waktu Nabi pernah bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, ada tercatat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata Nabi SAW, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambih. Allah, hadis ini berat tuan-tuan. Nabi kata, tak beriman seorang kamu ketika kamu kenyang, sedangkan jiran kamu dalam keadaan lapar. Tak beriman kamu, tak sempurna iman kita. Kita kenyang, jiran kita kelaparan. Anak kita sama dengan kita, 3 anak di 3 anak, tapi anak kita semuanya sedar segar bugar, tapi jiran kita kelaparan. Makan pun pas berkongsi. Maggi sebungkus berkongsi 3 beradik. Contoh. Ikan seekor berkongsi satu keluarga. Contoh, sebab tak ada makanan. Beras tak cukup untuk dimasakkan, contohnya. Jadi hadis macam tu tuan-tuan letak di mana ni? Waktu dah bagi saya, nilai itu ada di sebalik amal kebajikan kita buat. Allah Maha Kaya. Seolah-olah Allah nak ajar kita, berebutlah kamu. Buka hati kamu, buka minda kamu, buka jiwa kamu untuk tengok orang lain dalam kepayahan. Bantu dalam kesempitan. Tolong dalam situ sempit. Perluaskan dia punya kehidupannya. Allah. Ni kita ni tuan-tuan, saya minta maaf lah. Bila berlaku pandemik COVID-19 ini, kita baru ketahui ada orang dalam kesempitan, kepayahan, tak ada sumber pendapatan, dah tak boleh buat kerja, dalam keadaan kehilangan sumber kehidupannya. Bukan soal putus asa, bukan soal malas. Kita tak nafikan ada orang malas, tapi dalam situasi ini kita mengambil sikap yang positif. Mereka tak putus asa, tapi mereka dekat ada Allah uji. Hari ini diuji oleh Allah mereka, bukan kita. Bayangkan kalau kita diuji tempat mereka itu. Ya benar, kita Allah tak uji sekarang, kita segar bukan, tapi kalau satu ketika, satu time tertentu, satu masa itu, dalam berpanjang pandemik ini, kita Allah uji. Beras yang kita pernah ada, tiba tak ada. Susu gula yang kita ada, tiba-tiba tak cukup untuk dimakan, contohnya. Bayangkan. Kita boleh bayar tu, bayar ni, tiba-tiba tak terbayar apa yang kita betul bayar bulanan. Kenderaan ke rumah, contohnya. Boleh berlaku pada siapa sahaja. Batu orang beriman, sikapnya jelas, dalam kerangka tasawuf tadi dicuba nak kembali kepada Allah dengan hati yang tenang dan tulus. Sebab tu dalam hubungan ini, supaya saya tidak pergi agak lebih lanjut tentang isu ni dalam konteks yang agak semasa, dalam konteks yang agak menyusahkan kita, saya nak bawa dalam konteks agama. Kita cuba nak bincang dalam konteks keimanan kita. Ini peluang kita untuk kita bercakap tasawuf kan, nak bina hati, nak bina jiwa, nak kembali pada Allah dengan jiwa yang penuh keimanan tadi. Sebab itulah dalam hal ini menyumbang, memberi, bersedekah ni tuan-tuan, sekecil mana pun kita buat dalam kerangka membantu orang yang dalam keadaan susah ini, jauh dan dekat, rupa-rupanya kita tengok dalam hadis Nabi SAW cukup banyak kelebihan-kelebihannya. Fawaidun wa fadailus sadaqati, banyak faedah-faedahnya.
antara saya nak sebut pada petang ini, inna sadaqata tudfi'u ghadab Allah Ta'ala. Sedekah itu boleh menghapuskan kemurkaan Allah kepada kita. Satu hadis pada Imam Tirmizi, Nabi bersabda, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab Rabb tabaraka ta'ala. Amalan sedekah rahsia, kita sumbang dalam keadaan orang tak tahu, tolong orang, menghilangkan kemurkaan Allah kepada kita. Yalah, kita peluang buat benda rahsia, sila. Tapi kadang-kadang keadaan orang tahu, silakan buat, tapi ikhlaskan ada lah. Nabi kata Allah akan angkat kemurkaan daripada kita. Ini satu kelebihan. Takkanlah kita tak rebut peluang seumpama ini. Tak perlu kita pertikaikan. Orang tu buat kebaikan, orang yang buat sedekah, orang yang menyumbang, tak perlu kita pertikaikan. Patut kita berlumba untuk mencari redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Apa cara? Yang penting sampai bantuan kita, tak banyak pun sikit, sampai. Walaupun sekadar orang kata biskut satu bekas ke, minyak masak sebotol ke, apalagi kalau kita boleh hantar minyak masak sampai 5-6 botol, sampai duit beratus, silakan. Tapi sumbangan itu jangan bimbang nadi jantung kita besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bermakna apa? Allah beri kita kemurahan. Ini kita nak cari. Kalau orang beriman, wataknya mulia. Tapi kalau iman tak cukup di dada, kita mudah kata ni cerca-cerca, sebab iman bukan tak ada, tak cukup kuat. Ini kita tak nak. Bukan saya katakan orang, saya katakan saya. Bahawa kita nak kita ini ada kekuatan macam tu. Yang keduanya, antara kelebihan sedekah dalam agama ialah inna sadaqata taqiya sahibaha minan nar. Sedekah boleh menghalang kita daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat sedekah ikhlas kepada Allah. Dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang kamu akan dijauhkan muka daripada disambar api neraka kerana kamu pernah menyumbang walaupun bisyikit tamar, walaupun kamu sumbang sikit je, sejebis sebuah tamar. Buat tahu sama mana tuan-tuan, tapi kita sumbang walaupun sebuah tamar, kita sumbang pada orang, tolong orang, neraka tak akan sentuh batang tubuh dan muka kita di padang mahsyar nanti. Allah, ini proses. Jadi proses ini sentiasa hidupkan hati. Hati yang mati akan hidup, hati yang sakit kembali mulia. Sebab itu proses kita, sebab kita nak. Kemudian dalam hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sedekah juga boleh menjadi sebab untuk kita syifa daripada kesakitan al-amrad. Sedekah dia boleh menghalang kita daripada ujian sakit dan penyakit. Kita nak. Sebab Allah tak uji kita dengan sakit yang berat. Kalau Allah uji pun sekadarnya, sakit yang tak berat, tapi sekadarnya lah. Tapi kita sakit yang membeban kita. Sedekah di antara hadis, di antara amalnya untuk hilangkan kita pada penyakit yang berat. Dawu mardaakum bis sadaqati, yang disahkan Al-Albani. Hadis sahih kata Al-Albani. Ubatilah sakit kamu dengan bersedekah. Sakit kamu dengan sedekah. Maknanya kamu kena banyak sedekah, Allah halang kamu daripada penyakit-penyakit yang berat. Itu penting. Bagi saya lah, kalau saya ambil hadis ini sebagai penjelasan, lebih utamalah kita tak nak kita diuji dengan COVID-19. Kita tak nak kita diuji dengan pandemik COVID sampai kita lantar. Maka amal kita banyak sedekah, tolong orang yang dalam kepayahan, bantu jiran yang dalam kesempitan hidup. Mudah-mudahan dengan bantuan kita sumbang, kita beri tadi, sikit sebanyak tadi, Allah pelihara kita. Allah tak uji kita dengan COVID-19, terhalang kita daripada gangguan COVID-19. Tak ada ancaman wabak kepada kita, sihat walafiat, sebab kita ahli sedekah yang menyumbang. Tengok tuan-tuan. Jadi patut menjadi amalan yang segera. Buka hati, buka minda untuk kita buat satu amalan tanpa prasangka pada orang lain. Bahkan kita syukur pada Allah. Ada orang tolong, bantu, alhamdulillah. Jiraku dah hujung sana, ada orang tolong, Masya Allah, alhamdulillah, ramai pula tolong dia. Patut syukur. Tapi kalau jiwa kita sakit, kita duk melilau tengok siapa yang tolong. Puak ni tak betul ni, contohnya.
Jiwa sakit itu, tuan-tuan. Itu jiwa sakit. Adik saya telah pulih COVID, alhamdulillah, sedekah yang terdahulu. InsyaAllah, teruskan kepada Puan Aziza. Dah pulih, buatlah sedekah sebanyak mungkin. Tolong orang lain pula yang kesempitan. Mudah-mudahan Allah berikan segala pintu kerahmatan dan keselamatan, insyaAllah. Puan Azizah, ya, saya ingat minggu lepas saya sebut tentang adik yang kena COVID, nampak pulih, alhamdulillah. Allah ni maha kaya, insyaAllah. Penyakit Allah beri, Allah juga yang boleh menghalang penyakit daripada terus menerus, ataupun kesembuhan Allah juga yang berkuasa. Baik. Dan kemudiannya, bab sedekah juga, tuan-tuan, menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Sahibus sadaqah yazilluhu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Orang yang suka menyumbang, memberi ini, nun di alam mahsyar nanti Allah akan bayangi dengan naungan arash di padang mahsyar. Selamat sejahtera, tak ada kepayahan. Ini ada dalam hadis yang sahih daripada Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Daripada hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan orang Allah lindungi mereka pada mahsyar. Salah satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ialah orang yang wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Panjang hadisnya, orang yang dulu hidup dia penyumbang, pemberi dan tolong orang di pada mahsyar penuh keselamatan. Tuan-tuan, puan-puan, orang yang suka menyumbang ini jiwanya makin tenang, makin percaya. Sebab apa? Doa malaikat kepadanya. Malaikat akan doa pada orang yang suka menyumbang dengan doa-doa yang penuh kerahmatan. Malaikat doa kepada kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dalam hadis daripada Bukhari Muslim, ya Allah, berikan gantian yang terbaik bagi orang yang suka menyumbang ini. Gantian yang terbaik, mungkin iman bertambah, hati bercahaya, hidupnya tenang, berkat, sihat penyakit, jauh pada gangguan-gangguan macam-macam. Ini merupakan satu rezeki, satu di antara nikmat yang besar. Malaikat doa kepada kita. Allahu Akbar. Dan dalam hubungan itu, saya kena ringkaskan perbincangan. Tak apalah kita sebut poin-poin besar tadi. Dalam konteks kita menyumbang, dalam kerangka sekarang ini, rakan yang jauh, yang dekat, keluarga sendiri, adik-beradik kita, mungkin kita jauh pada adik-beradik, kita ada faktor, kita kadang-kadang kita berada di satu kawasan, adik-beradik kita jauh, yang dekat kita, kawan kita, teman kita, sesetaman, sumbang. Dan dalam hal ini, tuan-tuan boleh bayang tak, ada faedah di sebalik sumbangan kita kepada orang yang kita tolong. Kita hantar makanan, kita hantar sebekas sepasu plastik, dalamnya ada minyaknya, ada gulanya. Suasana sekarang ni, tuan-tuan, antara fadilatnya ialah, faedahnya apa dia? Al-qadha 'ala al-faqri fil mujtama'. Kita bantu untuk menghalang kemiskinan masyarakat. Kita menghalang daripada berlakunya kesempitan. Orang sempit kita perluaskan. Orang susah kita bantu tolong. Orang tak boleh makan, kita hantar makanan. Dia akan rasa seronok gembira. Dan yang keduanya ialah berlakunya semangat al-mahabbat wal-ikha' baina afradil mujtama'. Masyarakat kita makin hari makin kukuh. Dia akan kenang, aku mas sempit, kawan aku ni tolong aku, kat limah depan rumah tu. Kawan aku, Pak Mat depan rumah, belakang rumah, tolong aku tengah aku sempit. Dia hantar makanan tiap hari. Dia bagi duit sekadar beratus, contohnya. Jiwa kita terasa, tuan-tuan. Sementarahan pula dengan doa pula orang macam ni kepada kita. Dia kaki ibadat pula doa kepada kita. Mahabbah, cooperation berlaku secara penuh keimanan lah maksudnya. Hubungan kita makin erat. Orang akan sebut kebaikan kita. Depan Allah dia akan berdoa. Ini semua antara nikmat-nikmat daripada menyumbang secara berjemaah masyarakat. Tanmiyatu syu'ur wal ihsas bil akhar, menambahkan rasa bahagia sama kita. Makna orang kita tolong bantu, dia rasa seronok, bahagia, ada orang boleh tolongnya. Sampai Allah tolongnya, ada orang tolong je. Sebab tu sebut al-habl minallah, dia kata dengan Allah ada ikatan, dia doa dia nanti, tapi dengan orang pun ada ikatan. Ada perasaan menghargai sama kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apa pun cerita saya petang ini dalam kesempatan
masa-masa terakhir dalam sekitar 2 minit 5 minit tuan-tuan terakhir ni, berhenti jam 6-10 minit, membadai 40 minit kita bincang petang ini. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, ada sikit gangguan. Artinya dalam kerangka menyumbang, memberi, bantu orang ni, rupa-rupanya sedekah ini adalah proses pembinaan jiwa kita, hati kita arah yang lebih baik dan bercahaya. Kalau kita pegang konsep ini, tak ada sifat bakhil, kita hilangkan sifat kedekut, kita hilangkan sifat kikir, dan kita ganti dengan sifat pemurah, kita ganti dengan sifat suka menyumbang memberi untuk orang, pastilah Allah tidak akan sia-siakan amalan kita. Pasti dan mesti Allah tak akan sia-siakan amalan kita. Kerana akhirnya bila sampai tahap itu, Allah berjanji kepada kita. Saya muqaddimah di awal tadi, siapa yang boleh ingat balik ayat daripada surah Saba 39. Ini jaminan Allah kepada seorang yang suka menyumbang derma ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Saba 39. Apa saja yang kamu belanjakan, yang kamu sumbangkan, yang kamu bantu gitu, daripada apa sumbang kamu beri pada orang lain, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah ganti. Zahir ke batin, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan ganti. Zahir mungkin kita nampak tadilah, kita walafiat sihat, kawan kita makin ramai, hidup tenang. Yang batinnya kita terampak, tapi Allah beri keberkatan yang kita tak tahu. Keberkatan melalui anak-anak kita, berkat melalui harta benda kita, berkat masa depan kita, berkat dalam barzakh kita. Sebab itulah kata ulama tafsir, ayat ini satu ayat yang penting untuk kita pasak dalam jantung hati kita, supaya semangat menyumbang, semangat memberi, semangat membantu orang, semangat bersedekah ini tidak pernah mengecil, tak pernah tercabut hati kita, tak pernah tercabut, bahkan makin membiak, membesar. Ke dalam situ sekarang, tuan-tuan, angkatlah kekuatan, bina suatu keyakinan di hati kita, peluang untuk menyumbang, memberi dan bantu orang ni, peluang ke setiap orang, baik anda peribadi, bersama keluarga, bersama jiran tetangga, secara peribadi, bahkan anda jutawan, hartawan, bahkan anda pemimpin masyarakat, bahkan anda secara organisasi. Buatlah kerja. Tutuplah sedikit penglihatan daripada pihak orang kacamata, tak suka, tak seronok, demikian, ataupun prasangka-prasangka yang boleh membunuh hubungan keimanan sama kita. Tak maaf tuan-tuan, sebab saya cakap dalam nada petang ni, kerana salah satu faktor yang akan membina kehidupan kita yang berkat, hati lebih bercahaya, hidup yang Allah redai, ialah kerana kita menjadi seorang dermawan yang suka tolong bantu orang atas nama keikhlasan kita beramal kerana Allah Azza wa Jalla. Tidak kecil sumbangan kita, melainkan Allah akan besarkan dengan pahala dan redanya. Mudah-mudahan itulah di antara apa yang boleh sampaikan petang ini dalam semangat tajuknya tadi, derma sedekah sebagai jalan kita nak membina keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tolonglah ke dalam kesempatan di penghujung ini, hari ini ancaman masyarakat makin membesar, sehingga terlihat berlakunya kes-kes bunuh diri. Saya tak nak bincang tentang hukum haram diri, memang hukumnya berdosa, tetapi bila berlakunya orang boleh ancam diri untuk dibunuh diri, mengancam untuk bunuh anak contohnya, ambil nyawa, ini merupakan di antara benda-benda yang perlu kepada segera bantuan berbentuk fizikal, kerohanian dan doa-doa, di samping makan minum harta benda pada Allah kepada mereka melalui keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan itulah kita yakin percaya masyarakat akan kembali harmoni. Sebab ada tangan-tangan yang akan muncul, tangan-tangan menyumbang memberikan Allah Azza wa Jalla. Di samping proses yang lain banyak lagi lah. Nak bina hati supaya jangan putus asa, bina jiwa jangan putus asa. Itu banyak cerita lagi. Yang penting adalah sedekah derma ini jalan kita untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bersihkan hati, membina hubungan yang mantap, kukuh padu dengan Allah Azza wa Jalla.
Kerana semua ini milik Allah, bukan milik kita. Wallahu alam. Itulah sekadar yang saya mampu bertanya tuan-tuan dalam kerangka perbincangan selama 42 minit perbincangan kita tentang topik yang telah sebentangkan dalam kerangka tasawuf tadi. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.